kita teruskan dengan part yang kedua. Okey, sekarang kita teruskan dengan part yang kedua, iaitu 5 basic needs. Okey, 5 basic needs ni diasaskan oleh William Glaser lah. 5 basic needs ni, apa yang kita tahu adalah satu keperluan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Okey. And then 5 basic needs ni mestilah ada 5 kan? Okay. So yang first adalah survival, kita ada survival. And then yang kedua kita ada love and belonging. And then yang ketiga kita ada power. Yang keempat kita ada fun. Dan yang kelima kita ada freedom. So kelima-lima ni adalah 5 basic needs yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Okay, first untuk survival. Survival ni maksudnya kita kena survive lah untuk hidup tu. Kita perlukan dari segi macam contoh kesihatan, ketenangan, aktiviti-aktiviti harian yang kita lakukan, makanan. So macam untuk kita hidup tu kita memang perlukan benda ni, benda basic. Okay, benda basic orang kata. Okey, seterusnya yang kedua adalah berkaitan dengan love and belonging. Okey, maksud love and belonging ni adalah berkaitan dengan hubungan tentang persekitaran kita, hubungan kita dengan seseorang, hubungan kita dengan persekitaran kita. So maksudnya macam contoh dari segi persahabatan, dari segi percintaan, dari segi kekeluargaan, hubungan dengan keluarga. Maksudnya macam kita sebagai manusia ni, kita punya basic needs, kita ingin macam disayangi, kita ingin dihormati, macam itulah. Siapa yang tak nak disayangkan? Okay. And then yang ketiga adalah berkaitan dengan power, kuasa. Di mana kita perlukan kuasa, di mana kita perlukan untuk sebagai kejayaan, sebagai salah satu kepentingan dan untuk kita punya achievement lah, maksudnya kita punya pencapaian, dari segi pencapaian kuasa kita. And then untuk dari segi kita punya skill lah, bagaimana kita asah kita punya skill, kebolehan dan betul. Okay. And then yang keempat adalah freedom. Freedom ni maksudnya kebebasan. Kebebasan kita membuat pilihan, kebebasan kita untuk berdikari, kebebasan daripada sesiapa, kebebasan kepada siapa. Maksudnya hal ini berkaitan dengan kehidupan kita. Kita berhak untuk menentukan kita punya keputusan, keinginan. Yang ni membawa maksud kepada freedom, kebebasan. Okey. Dan yang terakhir adalah fun. Fun ni maksudnya macam untuk kita berseronok, janganlah setiap hari kita kena stres, kita macam boring lah, dia jadi boring. So dalam 5 basic needs ni kita ada fun. Maksudnya macam kita enjoy the moment, macam kita happy dengan kawan, happy dengan family, kita bergelak ketawa, and then membuat perubahan lah satu hormon dalam diri kita supaya kita macam kurangkan stres untuk fun tu. So berdasarkan 5 basic needs yang telah saya terangkan tadi. Okey, untuk peserta semua yang disayangi, sekarang saya nak kita buat aktiviti. Saya nak kamu keluarkan satu kertas A4 and then lukis tapak tangan kamu
Bukan tapak tangan ibu kamu, bukan tapak tangan adik kamu, abang kamu, tapi tapak tangan kamu. Okay, lukis tapak tangan kamu di kertas A4 tersebut. And then senaraikan kelima-lima 5 basic needs ni. Contoh macam first untuk fun. Okay, untuk fun tu kita untuk fun kita kejap. Okay, untuk fun saya mau macam contoh kamu senaraikan. Saya suka main bola, saya suka berenang, saya suka spend time dengan family. Contoh untuk freedom. Untuk freedom macam contoh saya suka buat pilihan lah, macam contoh bebas, saya bebas pakai baju warna apa sahaja, saya bebas membuat pilihan makan di mana, saya bebas bersuara lah berkaitan dengan kehendak kita. So selepas kamu senaraikan kelima-lima 5 basic needs tersebut, saya mau kamu pilih 2 daripada 5 basic needs ni yang melambangkan diri kamu. Sama ada kamu ni seorang yang fun kah, suka fun, sama ada kamu seorang yang inginkan kebebasan, ataupun kamu seorang yang berkuasa, ingin berkuasa. Macam saya suka pegang jawatan sebagai ketua pengawas, macam gitu. So berdasarkan aktiviti ni, apa yang saya mau kamu dapat melihat diri kamu dapat mengetahui diri kamu bagaimana. Sebagai contoh macam kamu seorang yang fun ataupun kamu seorang yang inginkan freedom. Macam itu. So kita teruskan dengan part yang ketiga, iaitu konsep muhasabah diri. Change yourself. Okay. Sebelum tu saya mau tanya kepada semua peserta, apa yang kamu faham tentang muhasabah diri? Okay. Jawapan tu kamu simpan sendiri. Okay. Konsep muhasabah diri ni adalah menilai dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. So maksudnya macam kita kena muhasabah diri, apa yang telah kita lakukan, apa progres yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita ataupun seharian kita, untuk kita memperbaikinya pada akan datang atau keesokan hari. Okay, memetik satu kata-kata, iaitu people with goals succeed because they know where they are going. So maksudnya seseorang akan berjaya bila dia menetapkan satu matlamat atau satu tujuan dalam kehidupannya. Okay, so sekarang saya mau tanya kepada semua peserta. Okay, soalannya adalah, apakah tujuan dan matlamat hidup kamu? Okay, saya nak kamu senaraikan and bagi tahu diri kamu sendiri, apa tujuan kamu sebenarnya, apa matlamat kamu, apa matlamat hidup kamu, sama ada dari segi kehidupan atau dari segi kerjaya ataupun kerja kamulah, apa yang ingin kamu capai, apa objektif kamu. So untuk konsep muhasabah diri ni, aktiviti yang akan kita lakukan adalah saya mau setiap hari ambil masa dalam 5 minit, saya nak kamu buat muhasabah diri balik. Apa yang telah kamu lakukan pada hari ini, apa pencapaian yang telah kamu lakukan pada hari ini, dan bagaimana, apa perasaan kamu, sama ada kamu berpuas hati ataupun tidak. So spend time 5 minutes, tak kira lah sebelum tidur kah atau macam mana, and then kamu listkan, senaraikan apa yang telah kamu lakukan. So
Daripada aktiviti ni, kamu dapat lihat balik apa tujuan dan matlamat kamu, apa progres yang telah kamu lakukan. So, dari situ kamu dapat melihat aliran kehidupan kamu. Selamat mencoba.